Tamatlah kita para pelajar sekalian huraian kepada ayat 4, 5 dan 6. Sekarang kita pindah kepada mencari al-fawaid, faedah daripada ayat-ayat yang kita baca ni, insya-Allah. Yang pertama, Allah Ta'ala berfirman, fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab. Bila jumpa puak kafir hak lawan kamu, pancung kepala dia. Apa dia ayat ni? Ayat ini Allah SWT ajar kepada kita bahawa kita ni mesti ada kekuatan. Mesti ada kekuatan. Bila jumpa puak musuh, kita kena cari di mana ke tempat yang paling lemah yang boleh mengalahkan mereka. Jadi tempat yang paling cepat sekali nak mati, iaitulah pancung kepala. Sebab itu dalam Islam, undang-undang qisas, kalau orang bunuh orang dengan sengaja, mereka akan dibalas bunuh dengan apa? Darbar riqab. Oi, kalau nak tengok undang-undang orang putih, dahsyat. Dia letak atas kerusi elektrik ni, nak boleh ke mati. Nak hok gatul tengkok lama, nak boleh ke mati. Gantung sampai mati. Letak atas kerusi elektrik lah. Dalam Islam ni tak berapa saat ya. Dia duduk gitu, mari sayaf, tukar pacu, cep, mati lalu. Dia panggil cepat. Itu cara dia. Sebab itulah Allah Ta'ala ajar sini, fadarbar riqab. Boleh ya, Tuhan kata mukatak kepala dia, siapa pecah. Potong kaki dia. Darbar riqab. Ambil tempat yang paling cepat. Sebab tu Nabi kata, idza zabahtum innallaha katabal ihsan fi kulli syai. Allah Ta'ala tetapkan kita berihsan dalam semua perkara. Idza zabahtum fa ahsinuz zibha. Kalau kamu nak sembelih, tajamkan pisau. Pisau tu kena tajam, jangan duduk hiri kerak-kerak gitu. Barulah lembu kita tu serak sekejap kan. Ada setengah lembu terbangun semula, lari ke pun ada juga. Terlalu tajam pisau, tak rasa. Itu dalam Islam. Maka ayat ini mengajar kepada kita satu perkara lagi yang kita kena sedar. Apa dia? Dia kata ini ilmu tadabbur, an-nafsu kal adu. Nafsu kita ni, nafsu kita halutlah jiwa kita ni macam musuh. In arafat saulatal jiddi minka istassarat lah. Kalau dia tahu kamu boleh kekang dia, kamu boleh tawan dia, dia tertawan. Maknanya kita lawan nafsu nak benda ni, nak ni, kita kata dunia belakang tu aku nak mati tak lama dah. Hak mu nak hak cadang dengan kamu tu tak betul, boleh bawa pada maksiat pada Allah, kita lawan dia. Wa in anisat ankal mahana asaratka. Tapi kalau nafsu tahu kita ni lemah, boleh digoda, maka dia akan tawan kamu, mu jadi pengikut hawa nafsu. Demikianlah Allah Ta'ala sebut fa imma mannan ba'du wa imma fida'an dalam ayat Quran yang kita baca tu. Maknanya mu boleh tawan ataupun boleh lepaskan. Ini kata-kata hikmah yang kita nak, bahawa nafsu kita ni macam tawanan perang. Dia tengok keadaan kita juga. Kalau dia kuat, kita kuat, dia lemah. Tapi kalau kita lemah, dia kuat. Ini kata-kata an-nafsu kal adu. Nafsu kita ni macam musuh. Kalau kita kuat, dia kalah. Kita kalah, dia kuat. Ada satu lagi kata-kata menarik tentang nafsu. Dia kata an-nafsu kat-tifli in tuhmilhu ala hubbir rada wa in taftimhu yanfatim. Nafsu ni macam baby, kanak-kanak. Membesar dalam keadaan suka dia kepada susu. An-nafsu kat-tabli in tuhmil syabba ala hubbir rada wa in taftimhu yanfatimi. Tapi kalau kamu lepas susu, boleh je. Mak-mak ada kerja banyak ni, nak hawa lagi lepas susu, anak dia jadi anak swasta kepada lembu Australia tu. Demo ni anak akak lembu Australia ke belakang. Minum susu dalam tank. Mana tu Australia, New Zealand. Ke New Zealand awak nampak comel. Tak. Lembu mari India. Baik. Itu yang pertama, an-nafsu kal adu. Nafsu kita ni macam musuh.
Maka Allah Ta'ala sebut, hatta idza asqantumuhu fashuddul wathaq. Apabila kamu dah kuat, ikat tawanan-tawanan. Tawanan kena ikat. Maknanya mengikat tentera, mengikat orang kafir itu dia panggil apa dia? Untuk maslahah, bukan nak menghina orang, tapi maslahah supaya dia tak bangkit lawan kita dan dia tak boleh lari. Dia tak boleh lari, dia tak boleh bangkit dan dia tak boleh lari. Jadi ayat ini sekaligus menyatakan bahawa al-mufadah tak boleh kita ambil bayaran, ambil tebusan sebelum tamat peperangan yang mengalahkan mereka. Kita kalahkan dia dulu, baru dia jadi tawanan, baru kita boleh pilih. Dan ayat ini kata ulama tafsir, fihi bayanu kaifiyatil jihad. Ayat ini menyatakan cara-cara kaifiyat berjihad. Fa indal liqa, ketika berlawan, darbir riqab, pancung kepala. Wa indal isqan, bila kita dah menang, boleh ada bunuh orangnya, tawan pula. Gitu. Setelah selesai semua tawanan, barulah pemimpin Islam, imamul muslimin, diberi pilihan, nak lepas, nak tebusan, ataupun terpaksa kena sembelih juga, kena apa ni, kena jatuhkan hukuman kepada puak-puak ni. Ini dia. 3, faedah yang ketiga, walau yasha'ullahu lan tasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Allah kata, kalau aku nak, aku beri kemenangan ya kepada kamu. Tuhan kompai aku mati habis buat kafir, kita bermenang. Tapi tak, Allah nak uji kamu, siapakah dari kalangan kamu yang benar-benar berjuang, siapa di kalangan kamu yang betul-betul berjihad. Liyaquma suqul jihad, supaya bangkit pejuang-pejuang Islam yang berjuang, dan jelaslah keadaan orang-orang Islam yang benar daripada yang bohong, yang mukmin daripada yang tidak beriman, yang sabar dengan tak sabar, yang betul-betul beriman daripada munafik apabila datangnya ujian Allah Ta'ala. Kita hari ni pun macam tu juga. Bila Allah Ta'ala uji kita, macam-macam benda yang kita terserlah, kita nampak apa yang akan berlaku kepada orang-orang yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang ketiga. Yang keempat, ayat yang sama, walau yasha'ullah. Timbul soalan kepada ayat ini, la yubtala syai'an nafis bima yukhaf minhu halak. Jangan diuji, ini kata-kata menarik, jangan diuji sesuatu yang elok, yang molek itu dengan benda yang merusakkan dia. Contohnya kita ada pedang tajam, mu jangan pergi pukul batu, batu tengok Allah. Orang Kelantan kata gelebek ni punuhlah mata dia tu. La yujarrab bisyai'i sal, mana kita bimbang. Tapi dalam masalah ni, masalah peperangan ni, kita manusia ni mukarram, mulia. Allah Ta'ala muliakan kita. Allah Ta'ala beri kehidupan kita atas dunia. Kita pula ada isteri, ada anak-anak. Falimaza ibtalahu bil qital. Kenapa Allah uji kita dengan peperangan? Yang kita tahu peperangan ni dua ya, sama ada kita mati atau tak mati. Kalau kita mati, isteri jadi janda, anak-anak jadi yatim. Fa kaifa yahsunu hadzal ibtila? Kenapa Tuhan pilih uji hamba dia dengan peperangan? Menarik. Tengok, pelajar-pelajar, celik mata. Apa sebab? Al-jawabu, jawabnya, al-qatlu laysa bi-ihlakin bin nisbati ilal mu'min. Terbunuhnya, mati syahidnya perjuang Islam itu bukanlah satu kebinasaan nisbah kepada seorang mukmin yang berjuang Islam. Fa innahu yuwarrisul hayatal abadiyah, bahkan mereka akan mendapat kehidupan yang abadi
inda rabbihim yurzaqun di sisi Allah azza wa jalla. Fa iza btalahu bil qital, bila Allah Taala uji kita peperangan, dia mati. Dia mati dalam peperangan. Mati dia mulia, mati syahid. Ataupun dia tak mati. Dia tak mati. Dia hidup. Dia boleh ambil harta-harta ghanimah, tapi al-mautu la budda min, orang yang akan mati juga. Tak mati hari ni, dia akan mati juga. Satu tarikh yang dia akan mati. Namun waqad fawwata ala nafsihi al-ajr al-kabir, orang yang tak mati, mereka telah kehilangan pahala yang besar, pahala mati syahid. Sekarang itu diceritakan Sayyidina Khalid ibn Walid. Dengar Khalid ni panglima Quraisy. Dia sekat Nabi, dia attack Nabi berapa kali. Tapi dia masuk Islam selepas perjanjian Hudaibiyah. Khalid masuk Islam. Lepas pada masuk Islam, dia menjadi panglima tentera Islam yang menang sentiasa. Dia pergi perang, tentera dia menang. Kalau tak menang pun tak kalah. Tapi Allah Ta'ala pilih dia mati di atas tilam. Tak pilih dia mati dalam peperangan. Menangis dia. Ya Allah, aku pimpin tentera, berapa ramai orang yang mati syahid di depan mata aku. Mereka sekarang ni ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup di situ Tuhan mereka dengan nikmat yang banyak. Aku mati di atas tilam. Menangis Khalid. Allahu Akbar. Kita hari ni pun kita tak tahu. Kita duk dakwah orang, ajak orang. Berapa ramai orang yang kita dakwah, lekat dia dengan zikir pagi petang, dengan solat sunat qabliyah ba'diyah, solat duha, solat witir tak lekang. Kita suruh puasa dia Isnin Khamis, puasa hari Arafah, hari Ashura, tapi kita pun dakwahnya tak ada nak buat. Nak kata apa? Allahu Akbar. Ada kadang-kadangnya pendakwah tu tak ada nak buat apa yang dia dakwah, tetapi dia masih lagi iltizam bahawa dia akan buat. Mudah-mudahan kita semua kempen orang, kita dapat pahala kempen. Orang yang dikempen mendapat pahala amalan. Alhamdulillah, nahnu share, berkongsi pahala dalam kempen, dalam kita ajak. Mudah-mudahan begitu. Khalid tadi mati, tak sempat nak mati syahid. Allah Ta'ala beri jawapan kepada soalan kenapa diuji dengan mati. Matilah kita. Sebagaimana kata orang, al-mautu wahid wal asbab muta'addidah. Mati tu ya, cabut nyawa mati. Tapi sebab-sebab kematian tu, orang ni mati, orang ni mati sakit, orang ni mati aksiden, orang ni mati kena bunuh dalam peperangan, orang ni mati macam-macam. Jadi kita mengatakan biarlah kita mati dengan husnul khatimah. Apa yang Tuhan pilih kepada kita, itulah yang terbaik pada kita, insya-Allah. Baik, yang terakhir, yang kelima, walladzina qutilu fi sabilillahi falan yudilla a'malahum sayahdihim wa yuslihu balahum. Jadi ayat ini busyra azimat. Ayat ini khabar gembira yang besar. Liman yuqatil fi sabilillah, bagi orang yang berperang pada jalan Allah. Sama ada dia mati atau tak mati. Sebab ada qiraat kata walladzina qatalu. Tengok pelajar. Walladzina qatalu, orang yang berperang pada jalan Allah, maknanya tak mati, dia pergi berjihad, pun sudah mendapat pahala yang besar. Ayat yang kita baca tu walladzina qutilu, orang yang sudah dibunuh, mereka dapat pahala yang besar. Jadi alhamdulillah, dua-dua kumpulan yang pergi berperang fi sabilillah, sama dia mati atau tak mati, qatalu ataupun qutilu, bagi mereka busyra azimah, liman jahada, khabar gembira bagi orang yang berperang pada jalan Allah, sama ada dia menang ataupun dia mati. Allahumma rzuqna syahadatan fi sabilik. Ya Allah, rezekikan kami semua ni dapat syahadah pada jalan Allah. Kita akan terus berjuang mempertahankan syariat Allah. Kita akan bangkit mempertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bersihkan ajaran-ajaran Islam ini daripada khurafat, daripada perkara bid'ah, perkara mungkar yang dimasuk momokkan ke atas agama Islam yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setakat orang nak label, setakat orang nak tuduh, orang nak pangkah poster, silakan. Yang penting kita nak ajak masyarakat supaya kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, aku tinggal kepada kamu Alkitab was sunnah,
itulah tanggungjawab kita yang sudah semestinya dengan huraian para ulama yang Islam yang muktabar. Tak ada orang ajak penjual sunnah ni duk main tafsir sendiri, kepala otak dia alat. Itu bukan cara yang benar. Jadi para jemaah sekalian, tamatlah kita 5 faedah daripada ayat yang kita baca. Mudah-mudahan Allah Taala beri manfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.